Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan mengungkapkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada minggu lalu kita dihidangkan dengan satu peristiwa yang agak mengejutkan, merupakan satu gegaran kecil dalam politik khususnya di negeri Melaka apabila Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman bin Muhammad Ali melepaskan jawatannya sebagai Ketua Menteri bagi memberi laluan kepada Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof untuk menggantikan beliau sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Walaupun rumus ataupun desas-desus tentang perkara ini telah pun kita dengar sekitar sekurang-kurangnya Disember tahun lalu, tetapi apabila ia benar-benar berlaku menimbulkan tanda tanya juga kepada kita orang awam, terutama sekali bagi penduduk negeri Melaka yang barangkali ada persoalan-soalan yang belum dapat diselesaikan dan dijawab tentang apakah sebenarnya alasan yang menyebabkan peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman. Jadi saudara, pada kali ini kita akan membincangkan isu ini dengan agak santai dan apa sebenarnya yang berlaku di negeri Melaka. Kita datangkan khas seorang tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Saya ingin perkenalkan Exco MK Pusat dan Ketua Angkatan Muda Keadilan Jasin, Saudari Fifi Nuriyati Harfizi. Assalamualaikum Fifi, apa khabar? Salam, hai, khabar baik. Terima kasih kerana menerima jemputan kami untuk podcast kali ini. Sama. Dikabarkan Fifi ada urusan yang penting semalam di Melaka tetapi perlu datang semula ke sini pada malam tadi juga. Betul. Okey, Ini podcast kita hari ini. okey, kita berbalik pada topik asal yang ingin kita bincangkan pada kali ini tentang kemelut politik yang melanda negeri Melaka. Tentang keputusan Datuk Seri Sulaiman Ali meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri. Ada ura-ura ataupun rumus yang mengatakan bahawa ia bukan semata-mata atas faktor kesihatan seperti mana yang dicadangkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya mungkin ada isu-isu lain, politik dalaman UMNO dan sebagainya. Bagaimana Fifi melihat isu ini? Ura-ura tu sebenarnya dah berlega lama sekali. Seperti yang kita maklum dah berkali-kali, tapi tak terjadi. Cuma baru-baru ni ianya berlaku. Sebolehnya saya tak nak menjawab persoalan ni sebab bagi saya ini isu parti dalaman mereka. So mereka yang memilih. Cuma bagaimana seseorang yang berjawatan dan berkelayakan tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Jadi bagi saya ianya bukanlah isu kesihatan semata, betul. Jadi bagi saya mungkin ia memang isu politik dalaman mereka sendiri. Itu pada pandangan saya lah. Okey, sebab ada juga yang mengatakan bahawa kedudukan Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka yang menyebabkan kedudukan itu lebih senior daripada Datuk Seri Sulaiman Ali sendiri. Mungkin itu salah satu faktor yang menyumbang kepada langkah tersebut berlaku. Ya, betul. Macam saya kata, macam mana seorang yang berkelayakan ada jawatan tertinggi dalam parti tapi dia tak dapat apa-apa. Jadi boleh jadi itu merupakan salah satu faktor berlakunya pertukaran Ketua Menteri Melaka. Okey. Seperti mana yang kita ketahui, sebelum ini Pakatan Harapan merupakan parti pembangkang di Melaka dan kritikan yang diberikan kepada kerajaan negeri Melaka itu sebenarnya agak cukup hebat, dan salah satu kritikan itu ditujukan adalah kepada Ketua Menteri Melaka sekarang iaitu Datuk Abdul Rauf yang disifatkan sebagai mempunyai political baggage yang agak besar, melibatkan projek tambak laut yang juga sebelum ini dibantah oleh Pakatan Harapan. Adakah dengan pelantikan Datuk Abdul Rauf sebagai Ketua Menteri ini akan memudahkan lagi projek ini berjalan ataupun bagaimana? Tidak. Saya yakin hubungan kerajaan perpaduan yang ada kini dapat menjadi semak dan imbang bagi kedua-dua parti. Saya yakin PH committed dengan ideologi dan komitmen yang dibawa. Bagi saya, sekiranya nanti benda ni benar berlaku, maka kita perlu semak semula proses urus takbir kerajaan negeri lah, sebab ia perlu diperhalusi oleh kerajaan negeri sebab kita sekarang ni membawa konsep good governance. Yang komitmen dia ialah kita tahu sekarang ni kita bawa tagline Malaysia Madani. So usaha yang dibawa di peringkat persekutuan ni perlu dijadikan pendekatan kerajaan negeri dalam takbir urus yang baru. Sekiranya benar benda ni berlaku, Pakatan Harapan tetap memegang prinsip yang sama di mana kita akan mengkritik ataupun dia perlu menerima pandangan kita dan kita berhak bersuara lah walaupun dah kerajaan perpaduan. Itu sebenarnya sangat menarik kerana apabila kita melihat
peranan yang dimainkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini sebagai pembangkang dan kini berada dalam barisan kerajaan bersama-sama dengan Barisan Nasional, melibatkan pertukaran peranan yang barangkali perlu diperhalusi ataupun ditangani dengan cukup berhati-hati sebenarnya. Betul. Kerana pendekatan tersebut sama sekali berbeza. Jadi pada pandangan Fifi, walaupun tidak berada dalam adun ataupun Dewan Undangan Negeri Melaka, bagaimana Pakatan Harapan dapat menyesuaikan dirinya dengan proses transisi ini daripada pembangkang kepada kerajaan, khususnya dalam projek-projek tambak laut dan dasar-dasar kerajaan negeri yang lain. Macam mana Pakatan Harapan? Sebelum ini nada dia barangkali berbeza kerana sebagai pembangkang sudah pasti dia akan lebih lantang, dia akan lebih kritikal. Tetapi apabila berada dalam kerajaan, apa pendekatan yang perlu diambil bagi menyesuaikan dengan kedudukannya sebagai anggota kerajaan? Sebab tu ia menjadi satu tanggungjawab untuk kita semua memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa sesuatu yang baru akan berlaku dalam kerajaan perpaduan ni, nafas baru, cara pentadbiran yang baru kita perlu terima, sebab bagi saya inilah the real politik yang kita semua perlu hadap. Bagi saya kalau kita tak cuba, kita tak tahu apa yang berlaku. Maksudnya kalau kita tak cuba kerajaan perpaduan, kita pun tak tahu selama ni mereka macam mana, apa yang berlaku dalam kerajaan. Jadi pendekatan ni bagi saya satu pendekatan yang baik, di mana kalau benda tu salah, kita perlu perhalusi dan kita perlu perbetulkan. Sebab bagi saya pertukaran pemimpin kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan ni adalah proses demokrasi. Ini perkara yang menjadi kebiasaan dan perlu dilihat daripada sudut yang positif lah. Okey, kita melihat keseluruhan proses yang berlaku ini, peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman sebagai Ketua Menteri. Apa pendirian Pakatan Harapan terhadap perkara tersebut? Adakah ia merasakan okey, kita serahkan urusan tersebut kepada UMNO atau BN kerana mereka merupakan kerajaan negeri, ataupun Pakatan Harapan juga ada pendirian tersendiri ataupun ada pandangan tersendiri terhadap isu pertukaran jawatan Ketua Menteri ini? Sebenarnya kita tak boleh nak memperisukan sangat sebab ketika PRN lepas mereka menang 26-2, betul? 21-2. Jadi bagi saya itu hak mereka, kita tak boleh nak campur tangan. Itu sekarang ni kita sedia maklum dia kerajaan Barisan Nasional, walau bagaimanapun di persekutuan kita namakan dia kerajaan perpaduan. Jadi kita amat mengalu-alukan kalau mereka memerlukan kita punya suara ataupun mereka menerima pendapat kita untuk kerajaan, untuk kita menguruskan kerajaan negeri Melaka dengan lebih baik lah. Itu bagi saya. Okey, bagaimana Fifi melihat bahawa apabila berlaku peristiwa ini yang barangkali menggegarkan sedikit politik negeri Melaka, penerimaan rakyat terhadap isu ini, bagaimana, adakah kita perlu memberikan respon ataupun jawapan kepada apa yang berlaku di negeri Melaka ini, kerana sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri Melaka, kita perlu menjelaskan juga kepada rakyat Melaka apakah sebenarnya yang berlaku di peringkat atasan dengan pertukaran jawatan Ketua Menteri. Respon rakyat negeri Melaka. Setakat ni respon rakyat negeri Melaka, bagi saya mereka menerima dan juga saya pasti ianya bukan satu perkara yang mudah untuk setengah daripada golongan Barisan Nasional juga. Tapi bagi saya kita perlu bagi peluang kepada Datuk Seri Abdul Rauf untuk menunjukkan kebolehan beliau dalam memimpin dan menguruskan kerajaan negeri Melaka. Tapi ini saya tekankan di sini, ianya perlu dilihat dalam jangka masa yang panjang, bukan dalam jangka masa yang pendek. Sebab untuk kita menghasilkan sesuatu yang baik, untuk kita menilai sesuatu yang baik, bagi saya ianya memerlukan jangka masa yang panjang lah. Jadi tak salah untuk rakyat negeri Melaka memberi peluang kepada Datuk Seri Abdul Rauf untuk memerintah Melaka buat masa ini. Adakah peranan untuk menjelaskan, memberi penjelasan kepada rakyat negeri Melaka terhadap apa yang berlaku itu kini menjadi peranan baru ataupun tanggungjawab baru bagi Pakatan Harapan, termasuk AMK, untuk memberi penjelasan kepada rakyat negeri Melaka terhadap apa yang berlaku? Ya, AMK perlu pikul tanggungjawab ni, di mana di peringkat pusat kita sentiasa membincangkan bagaimana nak menjelaskan kepada akar umbi dengan apa yang berlaku. Sebab
bukan mudah kita nak normalisekan pemikiran rakyat ataupun peringkat akar umbi yang kita sekarang ni bersatu. Jadi kita perlu matang dan ideal dengan pendekatan yang dibawa kepada masyarakat untuk kita pastikan keyakinan rakyat itu masih kukuh kepada Pakatan Harapan. Macam saya cakap tadi, suasana real politik yang kita ada kini adalah benar dan penerimaan umum perlulah diberikan penjelasan sebaiknya. Jadi kita daripada AMK dan di peringkat pusat juga mengambil tanggungjawab ni untuk memberi penjelasan ataupun memupuk, mendidik rakyat di akar umbi untuk menerima apa itu kerajaan perpaduan. Okey, sekali lagi kita berbalik kepada peranan yang sebelum ini dimainkan oleh Pakatan Harapan sebagai pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Melaka terhadap dasar-dasar, mengkritik dasar-dasar kerajaan negeri Melaka, projek tambak laut dan sebagainya yang cukup kontroversi. Kini dengan bergelar sebahagian daripada kerajaan, adakah suara lantang pembangkang dahulu yang begitu keras akan didiamkan ataupun kita akan ada pendekatan baru untuk berbincang secara dalaman? Tidak. Apa yang salah, even macam sekarang ni pun, kalau kita tengok di Twitter, di Facebook, walaupun kita berkerajaan perpaduan, kalau yang salah kita tetap menghentam, kita tetap mengkritik. Sebab inilah saya kata sekarang ni politik ni bukan cara lama, cara baru. Tak semua orang ikut leader. Diorang berpolitik berdasarkan apa yang diorang nampak, mereka nampak. Jadi bagi saya kritikan tu akan berterusan. Cuma kalau di peringkat pusat mungkin ia akan berlaku secara perbincangan yang lebih matang dan lebih diplomatik lah. Komposisi Dewan Undangan Negeri Melaka pada ketika ini yang cukup dilihat tidak seimbang sebenarnya, kerana sebelum ini Barisan Nasional memenangi 21 kerusi daripada 28, ditambah dengan 5 kerusi Pakatan Harapan, meninggalkan hanya 2 kerusi Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Maknanya 26 lawan 2. Jika kita lihat, barangkali ia bukan situasi yang ideal untuk check and balance. Tetapi adakah peranan check and balance itu sepatutnya dimainkan oleh Pakatan Harapan memandangkan situasi yang agak tidak seimbang ini? Adakah saudari bersetuju Pakatan Harapan seharusnya tetap memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang walaupun tidak lagi menjadi pembangkang, sebaliknya berada dalam blok kerajaan? Kita lihat begini, kalau baru berkahwin pun kita ambil masa untuk kita kenal satu sama lain. Jadi kesabaran dalam proses politik matang ni mengambil masa ada sehingga 2 tahun. Jadi saya yakin walaupun komposisi tidak seimbang, saya yakin wakil-wakil rakyat di Melaka ni dia membawa suara rakyat, bukan suara parti mereka. Itu yang idealnya. Polisi datang dari suara wakil menjadi wakil suara dan denyut nadi rakyat di peringkat akar umbi itu sendiri. Dan politik sekarang macam saya cakap bukan macam politik dulu yang mengikut pada rentak pemimpin utama saja. Jadi itu pandangan saya. Itu bermaksud kita tetap mampu untuk menyuarakan kritikan dan pandangan walaupun kita berada dalam blok kerajaan yang sama. Betul. Okey. Pengumuman Datuk Seri Zahid baru-baru ini bahawa pembentukan kerajaan perpaduan di negeri Melaka, walaupun barangkali tidak ada cadangan pun daripada Pakatan Harapan untuk mewujudkan gabungan tersebut di negeri Melaka, dan juga Exco, beliau membayangkan akan ada Exco Pakatan Harapan dan itu telah pun berlaku dengan pelantikan Adun Kesidang sebagai Exco Pembangunan Koperasi Usahawan. Adakah ini bermaksud ada bahagian yang akan diminta oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk mereka minta kerusi di tempat lain sebagai contoh dengan apa yang mereka tawarkan di negeri Melaka? Bagaimana Fifi melihat? Pada pandangan saya mengenai Datuk Seri Zahid Hamidi, kalau kita cakap dia nak mengukuhkan kedudukan dia tu, kita tak pasti. Kita pun tak tahu apa motif dia, sebab kita pun tak nak campur urusan dalaman mereka sebenarnya. Kita pun tak tahu apa the real situation yang berlaku. Jadi macam saya kata, sebab dalam Melaka ketika tu sebelum Datuk Seri Raub jadi Ketua Menteri, dia merupakan ada jawatan tertinggi dalam Melaka, betul, dan
Datuk Sulaiman merupakan Ketua Menteri Melaka. Jadi di situ berlaku percanggahan. Jadi pada pandangan saya mungkin Presiden UMNO cuba untuk menyelaraskan supaya tidak berlakunya pergaduhan atau percanggahan ataupun perebutan kuasa di situ. Jadi bagi saya kestabilan dalam parti komponen politik tu penting. Jadi mungkin itu salah satu inisiatif yang diambil untuk daripada Datuk Seri Zahid Hamidi untuk mengukuhkan parti UMNO. Selebihnya tu bagi saya bukan urusan saya sebagai pemerhati luar UMNO untuk memberikan terputus lah. Peluang yang mungkin boleh diambil oleh Pakatan Harapan dengan pembentukan kerajaan perpaduan khususnya di negeri Melaka ini, barangkali ada di sana option potensi-potensi yang boleh diteroka oleh Pakatan Harapan dengan terbentuknya kerajaan perpaduan, lebih-lebih lagi dengan adanya seorang exco dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Bagaimana saudara melihat Pakatan Harapan mampu menggunakan peluang kerjasama dengan BN ini untuk mengukuhkan kedudukan Pakatan Harapan khususnya di Negeri Melaka? Jujur saya cakap setakat ni kita belum nampak lagi peluang tu. Sebab mereka lebih ramai daripada kita. Tapi dengan lantikan Adun Kesidang yang baru-baru ni sebagai exco, bagi saya itu membuka satu ruang untuk kita yang lain bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka. Jadi saya pasti peluang itu ada dan wakil suara Pakatan Harapan pun dah ada dalam Kerajaan Negeri Melaka. Jadi bagi saya mungkin kita ada peluang tu, mungkin juga tidak. Tapi sekarang ni kita dah kerajaan perpaduan dan benda tu sepatutnya macam saya cakap tadi harus dipercontohi di kerajaan negeri Melaka dan juga kerajaan negeri yang lain. Berbalik kepada apa yang diinspirasikan daripada ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menubuhkan kerajaan perpaduan dengan mengambil contoh ataupun semangat kerajaan perpaduan yang ditubuhkan di peringkat pusat mahu diterjemahkan di peringkat negeri Melaka. Kita melihat hubungan kerjasama yang wujud antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional di negeri Melaka mungkin tidak sama barangkali situasinya dengan apa yang berlaku di negeri Selangor sebagai contoh. Kerana di negeri Selangor pertemuan itu telah berlaku kerana mereka ada agenda yang akan dihadapi pada masa akan datang, itu pilihan raya negeri. Tetapi di Melaka pilihan raya negeri itu barangkali lebih panjang tempohnya kerana kita baru sahaja selesai pada tahun 2021 yang lalu. Bagaimana Saudara Fifi melihat kerjasama yang boleh dirintis antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional khususnya di peringkat akar umbi bagi menterjemahkan semangat kerajaan perpaduan yang kita ada di peringkat persekutuan? Bagi saya kita tak ada masalah untuk tu. Kita perlu give and take dan kita perlu fikir kepentingan rakyat dulu. Soal parti mana yang memimpin itu soal yang kedua. Apa yang penting kerajaan perpaduan ni membawa suasana politik yang lebih matang dan adil bagi semua, di mana walaupun berbeza ideologi masing-masing, kita tetap perlu bersama. Okey, bagaimana Fifi melihat di peringkat akar umbi terutamanya kerana ahli-ahli ini barangkali sentimen ataupun semangat mereka agak berbeza daripada betul. Apa yang ditunjukkan pimpinan di peringkat persekutuan khususnya dan peringkat atasan. Mereka mampu atau tidak untuk adapt dengan perkembangan yang baru ini kerana sebelum ini mereka merupakan pihak yang bermusuh. Adakah ahli-ahli di peringkat akar umbi dapat menerima perubahan ini untuk menerima kehadiran ahli UMNO sebagai contoh jika mereka itu ahli PKR dalam program-program yang dianjurkan? Bagi saya sebab tu jawatan-jawatan tertinggi utama di pusat perlu memainkan peranan, bukan di pusat saja maupun di cabang juga. Tidak kira UMNO ataupun keadilan ataupun Pakatan Harapan, kita perlu sama-sama bermula daripada sekarang lah. Kita perlu membuat program bersama. Jadi dengan adanya program-program macam ni, kita dapat mengeratkan lagi silaturahim tu ataupun semangat perjuangan tu bersamalah. Seperti yang sebelum ni kita dapat tengok YB Adam Adli, dia dah mula
berkomunikasi dengan YB Helmi Adun Duyung. Jadi di situ kita nampak satu sudut positif yang baik, iaitu menunjukkan satu contoh yang baik daripada mereka sibuk berpolitik tapi mereka dah mula fikir kepentingan rakyat, apa yang diorang boleh buat bersama di satu parlimen mereka tu. Jadi bagi saya itu pendekatan yang baik. Jadi itu juga perlu dicontohi di peringkat cabang maupun pusat. Baru-baru ni MPN Melaka juga ada buat sambutan Chinese New Year. Sebelum ni kita tetap jemput ahli-ahli jawatan tertinggi daripada UMNO dan mereka datang. Jadi bagi saya itu disambut baik dan diterima baik. Jadi bagi saya tak ada masalah lah untuk kita mula memupuk daripada situ. Sebagai pemimpin anak muda dan pemimpin tempatan di peringkat akar umbi, bagaimana Fifi melihat bentuk kerjasama ini sebenarnya memberi manfaat kepada perjuangan Fifi khususnya untuk memimpin anak-anak muda di peringkat akar umbi? Apa yang Fifi boleh nampak akan datang dengan potensi yang ada daripada kerjasama antara dua parti utama negara ini? Apa yang saya nampak kalau untuk saya selepas ni adalah lebih mudah untuk kita bekerjasama dengan YB-YB di kawasan, sebab ialah majoritinya menang Barisan Nasional, betul, UMNO lah. Jadi bagi saya itu satu peluang untuk kita semua bekerjasama dan memudahkan urusan kita juga untuk dah tak ada dah ini kawasan aku, kau masuk kawasan aku ke, kan, dah tak ada dah istilah macam tu. Jadi peluang tu lagi meluas untuk kita meyakinkan khususnya anak muda. Kita tahu anak muda dah tak percaya dengan politik. Bagi mereka politik ni kotor, politik ni tak bersih, politik ni membuang masa. Jadi dengan adanya kerajaan perpaduan dengan contoh yang baik macam ni, bagi saya ia boleh menambah keyakinan kepada undi anak muda, undi 18 yang selepas ini untuk percaya pada politik, untuk keluar mengundi, untuk beri kerjasama dengan kita, sebab perlunya suara mereka untuk kita buat polisi yang lebih baik selepas ni. Bagaimana Fifi melihat ini juga merupakan sebenarnya peluang kepada Pakatan Harapan dengan kerjasama dengan BN ini untuk melebarkan sokongan mereka kepada golongan Melayu, kerana selama ini Pakatan Harapan dilabel sebagai anti Melayu dan sebenarnya sukar untuk mendapat sokongan Melayu. Adakah dengan kerjasama dengan Barisan Nasional dan UMNO ini peluang untuk mendekati kelompok pengundi Melayu itu lebih terbuka? Akan terbuka. Perlu masa, akan terbuka. Tapi ianya memerlukan satu jangka masa yang panjang untuk kita bagi masyarakat faham apa itu kerajaan perpaduan, apa kita nak bawa. Jadi bagi saya kita perlu menunjukkan pada mereka bahawa isu-isu yang dimainkan pasal tentang nak hancurkan hak-hak orang Melayu itu adalah salah lah. Dengan cara kita melakukan kerajaan perpaduan, even sebelum ni pun kita ambil contoh sebagai PAS, dia juga mencuba untuk berpolitik dengan, yalah, dia pernah dengan Barisan Nasional, dia pernah juga dengan kita, kan, keadilan. Jadi bagi saya tak salah juga untuk kita mencuba, kita explore benda tu. Okey, di peringkat anak muda barangkali seperti mana yang selalu Fifi sebutkan sebentar tadi, ada yang ataupun ramai sebenarnya yang menganggap politik sebagai kotor dan sebagainya. Adakah dengan bekerjasama yang dibentuk ini, yang dirintis ini, sebenarnya kita membuka peluang kepada semua untuk meyakinkan kepada mereka bahawa kita sebenarnya mampu untuk bekerjasama dengan semua orang tanpa mengira parti sekalipun, kerana tujuan yang tertinggi adalah untuk menjaga kebajikan rakyat dan membangunkan negara ini. Jadi tidak kiralah sama ada mereka daripada parti mana sekalipun, hakikatnya dari segi sejarahnya, rekodnya, semua orang pernah bekerjasama dengan semua orang. Betul. Macam mana Fifi melihat? Kalau dari sudut anak muda, untuk memberi kepercayaan tu, saya rasa anak muda sekarang dah celik IT. Mereka baca, mereka tahu isu-isu terkini. Ada juga yang tak ambil tahu, ada juga yang terlebih ambil tahu. Jadi dengan adanya sekarang ni yang kita tengok program-program seperti Rahmah dan baru-baru ni kita pun bagi STR, bantuan tunai itu semua,
itu salah satu dan kita ada IPR, inisiatif pendapatan rakyat, di mana kita tahu kita nak bantu golongan-golongan peniaga, dan kebanyakan sekarang golongan-golongan peniaga ni di kalangan orang-orang muda. Jadi bagi saya daripada situ pun kita dah boleh menambahkan keyakinan kepada mereka bahawa politik ni bukan sekadar politik saja, malah politik sekarang, politik Malaysia, kerajaan perpaduan sekarang ini adalah untuk rakyat, untuk bantu rakyat, untuk memperbaiki apa yang sebelum ni dah kita sedia maklumlah pelbagai isu. Jadi saya rasa lepas ni anak muda akan lebih celik dan akan lebih faham. Jadi memang ia akan ia satu peluang, dan anak muda lepas ni saya rasa mereka akan, kita faham seperti di TikTok apa semua masih lagi yang tidak berpihak pada kita, tapi biarlah kita bekerja dan kerja tu menjadi bukti kepada mereka. Okay, sebagai penutup, kerana kita telah berada di penghujung episod ini, apa harapan ataupun yang ingin Fifi sampaikan kepada anak-anak muda khususnya di Negeri Melaka dan di peringkat akar umbi dengan apa yang berlaku kemulat politik di Negeri Melaka? Harapan Fifi kepada mereka agar mereka tidak terkesan ataupun terjejas dengan apa jua yang berlaku dengan situasi politik di negara ini khususnya di Negeri Melaka. Kalau untuk di Negeri Melaka, saya berharap anak-anak muda di Melaka lepas ni lebih terbuka dengan program-program yang diadakan oleh kerajaan negeri Melaka, sebab ada kalanya mereka tak tahu inisiatif-inisiatif yang diberi, inisiatif yang ada. Mungkin lepas ni dengan pelbagai program yang ada, Rahmah, IPR yang akan dibawa ke peringkat negeri juga, dapat memberi keyakinan kepada anak muda di Melaka untuk percaya ataupun bagi saya untuk mereka janganlah menganggap politik ni kotor, sebab bagi saya semuanya juga bermula dengan politik. Jadi sokongan padu mereka juga merupakan kekuatan kita untuk mentadbir urus negeri ataupun negara dengan baik. Baik, terima kasih Fifi atas penjelasan. Saya mendapat pencerahan sebenarnya daripada apa yang Fifi sampaikan, bahawa sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku dalam konteks politik sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Barangkali kesan yang ditanggapi di peringkat anak muda itu agak berbeza, kerana tidak sama level antara anak muda dengan golongan-golongan yang lebih otai dan sebagainya. Sebab anak muda ni dia nak tahu apa yang kita boleh bagi. Dia tak nak tahu drama politik pun sebenarnya. Dia nak tengok apa yang you all boleh bagi pada dia. Jadi kalau kita asyik main politik je, itu yang dia bosan. Sebab tu saya kata kita perlu terus bekerja untuk membuktikan yang politik sekarang ni tak kotor. Kita memang tengah memperjuangkan untuk rakyat Malaysia. Sebenarnya mungkin anak muda jauh lebih matang sebenarnya untuk menilai apa jua yang berlaku. Sebenarnya barangkali orang yang lebih tua itu perlu belajar daripada anak muda, kerana di sebalik bermain dengan politik terlalu lama, dengan terlalu hebat, terlalu sengit, sebenarnya ia tidak memberikan kesan yang signifikan, kerana akhirnya apa yang ingin anak muda lihat ialah adakah mereka mampu deliver ataupun tidak. Jadi saudara, saya rasa itu sahaja perkongsian yang kita dapat bawakan kepada anda semua pada episod kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Fifi sanggup datang daripada jauh untuk mengikuti perkembangan perbincangan kita pada hari ini. Kepada semua pendengar podcast Sinar Harian, jika anda ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda boleh mendengarkan episod kami di Spotify Sinar Harian, dan anda dialu-alukan untuk mengikuti ataupun subscribe platform-platform media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Dan sila layari www.sinarharian.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Haizir Osman. Ini Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.